last time you dah belajar pembeli Sarawak, okay, random variable. Kita ada discrete random variable, okay, dan satu lagi apa? Continuous random variable, betul? So kalau untuk taburan binomial, dia punya variable dia adalah discrete random variable, which means value dia satu-satu. Okay, sebab itulah kenapa kalau graph binomial, you akan bermain dengan graph discrete yang satu-satu. But you know that dia punya total probability is 1. Sebab tu kalau yang palang-palang tu, kalau n dia 3, palang ada 4 because start from 0, 1 to 3, summation untuk all the probability dia akan equal to 1. Okay. Same goes untuk normal pun. Memang total probability memang 1. Tapi macam mana gaya rupa graph dia, nanti kita tengok sama-sama. Okay. So of course kalau binomial adalah discrete random variable, so untuk normal ni, dia punya variable dia, pun boleh ubah dia adalah continuous random variable. So you akan berjumpa dengan range dalam ni. Okay, you akan jumpa range. Lepas tu macam mana kita nak solvekan benda tu, nanti saya ajar. Okay, so kita tengok dulu learning standard dia. Kita akan menyiasat dan menerangkan ciri-ciri graf taburan normal. Yang normal ni, dia punya graf ni lain macam sikit compared to binomial. Dia ada biasa, dia ada yang luar biasa tu. Nanti saya ceritalah. Okay. Lepas tu kita punya yang kedua 5.3.2 menerangkan maksud taburan normal piawai. Dia untuk normal ni dia ada tambahan, dia ada normal piawai. Dia ada normal yang biasa, dia ada normal yang dipiawaikan. Standard normal distribution. Okay. Tapi memang apa yang kita buat ni semuanya bermain dengan variable lah, which is x cuma random variable, cuma kalau binomial dia discrete random variable, x juga. Normal pun x juga, but x for normal is continuous random variable. Tapi nanti kena piawaikan, kena tukar kepada standard normal macam tu. Nanti saya cerita. Alright. So ini dia sebenarnya cerita dia macam ni lah taburan normal ni. Okay, ini untuk just intro lah ya. So kalau yang awak perasan, kita punya taburan normal tu, perasan tak n dia kecil-kecil je? Perasan tak? Macam n dia tu, bilangan sampel kan, n kita tu dia tak besar, betul tak? Kita main sikit-sikit je, N5 lah, N8 lah, N10 lah sebab mudah untuk kita cari 1 minus apa semua tu kan. Dia simple-simple. Contoh lah kan, kalau macam N tu besar, macam N contohnya 35 ke 40 ke. Lepas tu P awak 0.5. So bila P 0.5 means you punya Q 0.5 jugalah. So what happen kalau sampel N kita tu besar? Apa jadi pada masa kita nak gunakan taburan binomial tu? Macam susah ke senang? N besar sangat. Macam you punya graph pun akan jadi palang-palang tu ada sampai 31. Macam kalau 30, 31 lah. Kalau 35, 36. Kalau 100, 101 palang. So kalau kita gunakan taburan binomial, dia akan jadi rumit. Okay, dia complicated. It becomes complex and the values can be obtained from the binomial table. Sebabnya takkan macam mana lah common nak buatkan nak buat table tu sampai katalah N100. Macam mana you nak listkan sampai 100? Yang kita buat hari tu pun sampai 5. Okay sikit kan? Tapi kalau terlalu besar, it's become complicated. Okay, jadi untuk dia punya estimation, to estimate the answer, kita akan gunakan taburan normal. Okay, so itu kalau N yang besar, so kita guna taburan normal lah. Tapi biasanya kalau soalan, don't worry. Soalan yang kalau dia adalah taburan normal, dia cakap dia normal. Dia kata sekian-sekian tertabur secara normal. Sekian-sekian is normally distributed. Dia cakap normal. Okay, dia akan sebut taburan normal kat situ. Nanti kita tengoklah bila kita dah habis chapter ni, saya ceritalah mana satu yang kita panggil dia taburan normal, mana satu yang kita panggil dia taburan binomial. Okay, so ini syarat. Okay, syarat untuk tentukan sama ada n tu cukup besar atau tidak. Macam tadi saya cakap, kalau kita guna binomial untuk n kecil, kalau n terlalu besar, kita akan opt to taburan normal. Okay, dan ni semua dalam buku teks sebenarnya. Okay, so untuk syarat, okay, yang boleh digunakan untuk tentukan sama ada n tu cukup besar atau tidak, you multiply n dengan p. N tu number of trial, p is probability of success. Ataupun you boleh multiply n dengan q. 1 minus p is q. You boleh buat nq. You multiply 2 tu, okay, adakah value dia you dapat greater or equal
Dan so kalau dia besar, maksudnya kita akan guna normal lah. Okay. Kalau dia masih below 10, kita akan guna binomial. Okay. Next one. Okay. Apa itu normal distribution? What is a definition of normal distribution? Dia adalah satu fungsi kebarangkalian, okay, bagi suatu pemboleh ubah rawat selanjar. Okay, saya dah mention earlier that kita akan guna pemboleh ubah dia, X ini adalah pemboleh ubah rawat selanjar. Okay, which is continuous random variable. Okay, ini cerita-cerita dia. Okay, dia kata taburan adalah bersimetri dengan kebanyakan data terkumpul di bahagian tengah, iaitu berhampiran dengan mean. Okay, kebarangkalian bagi data pula semakin berkurang bila dia berjauhi mean pada kedua-dua arah. Okay, kita tengok graf dia macam mana rupa dia. Okay, so ini kalau you perasan, graf dia, dia bukannya palang-palang discrete macam binomial distribution. Okay, graf dia macam bukit. Okay, itu. Nampak ni graf dia kan? Ni graf dia, nampak tak? Cantik tak graf dia? Dia macam ni. Dia kata tadi apa? Dia kata dia simetri dekat tengah-tengah. Okay? Maksudnya, ini ini axis of symmetry dia. Yang tengah-tengah ni. Nampak ni? Ini adalah axis of symmetry. Maksudnya, kalau axis of symmetry, yang apa? Yang belah kiri dengan belah kanan tu dia sama besar. Okay? Actually, the graph tu dia akan simetri di mean. So, we say this as mean. Okay, kat sini dia punya mean. Kat sini dia punya mean. Maksudnya value mean tu dekat sini. Okay, kat bawah tu. Itu mean. Sebab graph akan simetri di mean. Yang mana sebenarnya dia kata median mode pun akan tertumpu di mean. Jadi dia kata semakin dia jauh daripada mean tadi, dia kata nilai dia makin kecil. Okay, so sebenarnya untuk mencari value of probability, you kena mencari area under the curve. Okay, area under the curve represent the value of probability. Yang mana total area which total probability is 1. Okay, faham The whole area, okay, area under the curve represent the value of probability, okay, kebarangkalian. Jadi since kita tahu dia simetri dekat tengah-tengah, okay, symmetrical at mean, so kita boleh kata graf ini sebelah dia 0.5, sebelah kanan dia 0.5. Sebab kita tahu total tadi probability dia 1. So kiri 0.5, kanan pun 0.5. So semakin dia jauh daripada mean sebenarnya, okay, katalah yang ini kan, makin dia jauh. Ni sebenarnya value of probability kita akan melihat kepada sini nanti. Okay, hujung dia, hujung ekor ke belakang. Jadi kalau perasan, kalau ini saya yang saya buat biru ni, okay, dia keadaan dia macam tu. Kalau katalah saya buat warna hijau, saya buat rapat sikit dengan mean. Mean dekat tengah tadi. Hijau ni saya buat rapat. So daripada dia ke belakang, itu adalah nilai probability. Nampak? So sebenarnya semakin you punya data you data you tu semakin menjauhi mean, okay, value of probability dia akan semakin kecil. Itu maksud yang saya cerita tadi. Okay, saya cerita tadi. So kalau nampak ni kita tahulah dia simetri dekat mean, median dan juga mode. Tengah-tengah tu value dia sebenarnya. Okay, so ni saya cerita dah semua dia. Dia kata 50% daripada nilai data kurang daripada mean, 50% daripada nilai data lebih daripada mean. So kalau nilai belah kiri ni 50% ni dia kurang daripada mean, yang kanan besar daripada mean. So dia half-half. So kalau probability value dia 0.5 kan, 0.5. Tapi kalau dari segi percentage, saya dah mention percentage dengan probability is very related. Let's say kalau probability you adalah 0.5, actually in percentage you akan multiply dengan 100% lah. So dia jadi 50%. Okay. Ini so untuk taburan normal ni you akan belajar mencari value of probability sebenarnya dengan mencari area under the curve. Okay. Yang mana sebenarnya kalau sebab kita tak belajar integration yang pengamilan lagi. So actually nak mencari area under the curve you akan pakai integration. Tapi don't worry, kan? Don't worry, dia dah buatkan untuk awak. Okay, mathematician ni dah buatkan table untuk awak yang dia dah buat kajian dah. Macam mana mencari value of probability. Kita tinggal nak baca je nanti. Cumanya kena pandai baca. Kalau koma tak pandai baca, koma ada problem juga nak cari probability dia. Nampak tak ni dia kata, yang slide before dia kata, kebarangkalian data pula semakin berkurang bila dia menjauhi mean pada kedua-dua arah. So, sebab tu kalau saya kata tadi, ke kiri, ke hujung, dia macam semakin kecil. Kan, semakin kecil. Ni ke sinilah dia akan ambil probability tu sebenarnya daripada nilai X itu ke hujung dia. Daripada nilai probability ke hujung dia. Nanti saya ceritalah. Yang ni mungkin you akan macam what is that kan, apa benda lah cerita kita ni kan. Tak apa, nanti saya story lagi.
Okay. So ini dalam buku teks tu, to make it simple lah. Okay. Lengkung ni dia kata bentuk dia loceng. Okay, nampaknya kita panggil dia bell shape graph. Okay, bell shape. Okay, berbentuk loceng. So dia bersimetri pada garis tegak yang melalui mean. So macam saya dah mention before, so this is your mean. Kat sini mean you. So graph you akan symmetrical dekat situ. Simetri di situ. So dia akan sama besar kiri dan kanan. Okay. So dia kata lengkung mempunyai nilai maksimum pada paksi simetri S equal to mu. Di sini paling puncak dia lah. Okay. Value paling tinggi dia. Okay. So mean akan membahagi luas rantau tu kepada dua bahagian yang sama. Okay. Divide the region under the graph into two equal parts. So 50%, 50%. So both ends kalau perasan kedua-dua hujung dia tu tak terhingga tau. Okay. Dia tak akan sentuh. Dia macam almost dia nak sentuh tapi dia tak sentuh. Perasan tak? Cuba saya zoom sikit Nampak hujung tu. Dia tak sentuh pun x-axis. Dia almost nak sentuh tapi dia tak akan sentuh. Itu rupa graph bell shape kita. So nanti masuk uni you akan sambung belajar benda ni lah. Nanti you akan belajar lah pencung kanan, pencung kiri lah. Apa dia semua tu. Alright. And then yang ni pun saya dah bagi tahu. Dia kata jumlah luas di bawah graph adalah bersamaan dengan jumlah kebarangkalian bagi semua kesedaran iaitu 1. Okay, 1 unit lah. Okay, 1 unit persegi because area under the graph. Okay, area under the graph represent the value of probability and total area for area under the graph is 1 sebab dia mewakili nilai probability. 1 whole Okay. So ini ciri-ciri dia lah. So kalau macam kita punya taburan binomial, kita boleh tulis sebagai apa? X tertabur, X is binomially distributed. Okay, dia letak B kat situ. Sebab last time kalau saya tak tulis B pun you all belajar B saja kan? This time sebab kita dah belajar normal. So kalau untuk bezakan dua tu, kalau B is for binomial, yang first apa ni? First parameter dia apa hari tu? N kan? NP. Yang kedua apa? NP pandai. NP, number of trial dengan probability of success. Kalau untuk normal, lain pula. Dia punya yang pertama tu dia apa? Value apa? Yang dia tulis kat sini. Value yang pertama yes, mean. Yang kedua apa? Apa simbol untuk sigma square tu? Variance. Pandai, variance. Ini adalah variance. Okay, ini adalah variance. Okay, so yang ini dia tak bagi ni. Okay, kena tahu. So boleh masuklah dalam you all punya nota kecil tu kan. So untuk kedua-dua ni, ingat kalau binomial macam mana, normal macam mana. Sebab dia penting. Kalau macam katalah ada something info yang dia bagi berbentuk ini, you tahu, the first parameter is for this, the second parameter is for this, macam tu. Okay, ini yang saya bagi dalam group. Saya bagi dalam group cerita dia ni macam sebenarnya dia lebih, yang saya bagi ni, yang saya buat ni, dia lebih simple. Okay, dia macam summary lah compared to kalau awak membaca yang ayat-ayat dari buku teks tadi kan macam complicated sikit. So inilah cerita tadi sebenarnya. Kan? Sama tak macam saya cerita tadi? Sama kan? Lengkung bersimetri di mean. Luas di bawah lengkung ialah 1. Area under the curve is 1. Okay, lagi satu yang you perlu tahu adalah, okay, saya dah cerita pasal probability dia. Okay, jadi sebenarnya kalau saya ada, saya letak di sini, okay, di sini adalah A, contoh cari satu value, sini A, yang kedua ni B. So saya ada area dari A hingga B. Okay, saya ada area dari A hingga B. So area tu sebenarnya adalah represent the probability. So sebenarnya dari A hingga B ni, area dia tu mewakili kebarangkalian probability X besar dari A kecil daripada B. Okay, itu masuk area di situ. Contoh, kalau saya buat katalah sini C, saya letak ni D. Okay, yang saya shade ni sebenarnya represent apa? Probability untuk X tengah-tengah, dia besar dari dia besar daripada C, betul? Dia besar daripada C. Tapi dia kurang daripada D. Itu nilai shaded region itu. Nampak? Okay. Probability untuk X besar dari C, kurang daripada D. So that region yang saya mark dengan merah itu. Okay, yang mana area under the curve itu adalah sebenarnya probability dia. So ada yang nak tanya tak? Sama ke tidak kalau saya ada tanda equal? Macam probability saya bubur C less or equal than X, less or equal than D. Sama ke tidak regionnya? Sama. Sama je, yes. Betul. Dia sama je sebenarnya.
Okay, Garis. dia ada equal ke tak ada ke dia sama. Okay, don't worry lah. Dia just, sebab dia adalah region dari sekian hingga sekian, sama je, itu juga. Tak kisahlah dia ada equal atau maybe kat sini dotted ke kan, solid ke, tak kisah pun, dia tak penting sangat benda tu. Ini yang saya mention lah, saya kata sama ke? Sama. Sebab dia kata dia punya normal distribution function tu is a continuous function. Bila continuous kan, dari sekian hingga sekian, sama je lah region itu juga. Dan region itu jugalah yang value probability awak. So dia sama je, value dia akan sama. So jangan risau lah kadang-kadang you silap letak dia punya tanda inequality tu. Okay. So ni cerita pasal graph juga. Okay, saya cerita pasal graph lagi dia kata macam ni. Walaupun graph fungsi tabra normal mempunyai bentuk yang serupa. Meaning that untuk normal distribution function graph, dia punya shape tu semuanya bell shape. So bell tu dia ada banyak tau. Macam mungkin landai sikit, gemuk sikit, atau mungkin tajam tinggi sikit ke. Okay, dia sama je bentuknya. Tapi dia punya position, macam mana position dia tu, ataupun kelebaran dia, width dia tu, depends on dia punya mean dan juga standard deviation. Sebab kita tahu graf akan simetri dekat mean. So kalau mean dia sekian, nanti mungkin dia teranjak kanan sikit kan. Kalau mean dia kecil sikit, dia ke kiri lah position dia. Okay, so kita tengok table ni macam mana dia identify beza. Dari segi beza mean. Okay, ni kita tengok beza mean. Dia kata mu1 tu kecil daripada mu2. Bila dia kecil, this is number line. Setuju tak ini number line? Kan, number line, nombor yang kecil akan belah kiri daripada yang nombor besar. So bila untuk graf warna pink tu, okay, kita tahu graf normal adalah simetri dia dekat mean. So let's say mu1 position dekat sini. So inilah rupa graf normal U. Iaitu sebab dia punya keadaan dia adalah bell shape graph. Betul? Bell shape graph. Tapi untuk graf lagi satu yang mana mean dia besar sikit daripada mu1 tadi. Mu2. Maksudnya dia kanan lagi. So graf dia pun macam tu lah. So nampak tak? Tapi dia punya dari segi ini, dia kata dia punya standard deviation dia, CCMPY dia sama. Dua-dua graf ni CCMPY dia sama. Okay, cuma mean dia satu kecil, satu besar sikit. Jadi bentuk dia akan sama. Okay, dia punya size dia sama. Dia punya ketinggian, kelebaran dia both sama. Cuma position of mean tu je yang berbeza. Satu kiri, satu kanan. Siapa yang mean dia kecil, dia duduk kiri daripada data yang mean dia lebih besar. Tu cerita dia. Okay, boleh nampak tak? Benda ni pun dalam textbook juga. Lepas tu, dari segi teknikal yang kita tengok, okay, macam mana bentuk graf kalau, okay, dia kata CCMPY dia, standard deviation untuk sigma 1 yang pink, okay, ni yang pink, sigma 1 yang pink, sigma 2 yang biru, awak nampak tak beza dia? Dia kata mean dia sama, mean dia mean dia constant. Mean sama, so mean dia dekat sini. Maksudnya dua-dua akan simetri dia sama. Tapi kenapa dia macam tu Macam satu biru tu pendek gemuk. Pendek gemuk. Yang satu lagi kurus. Okay, CCMPY tu sebenarnya macam ni. CCMPY tu adalah dia adalah jap, you ada belajar tak Maths Form 4 CCMPY? Dah. Dah. Ada. Kalau ada, CCMPY tu apa? Standard deviation tu apa? Apa dia punya macam cerita dia yang simple tu? Apa CCMPY tu, standard deviation? Dia adalah sisihan daripada mean. Maksudnya dia punya difference dia, selisih dia daripada mean. How far the data scattered from mean? Sejauh mana data terserak daripada mean? Kalau serakan data awak, you punya the data scattered jauh daripada mean, maksudnya CCMPY dia besar. CCMPY dia besar. Kalau dia punya data tu terserak dekat dengan mean, maksudnya CCMPY dia kecil. Dari segi konsistensi, data yang mempunyai standard deviation, CCMPY yang kecil, dia lebih konsisten sebab data dia terserak dekat-dekat. Okay? Dekat-dekat menghampiri mean. Jadi awak boleh bayang tak yang mean saya cakap ni adalah axis of symmetry di tengah. Kalau saya kata, maksudnya sisihan tu adalah macam nak tengok data tu betapa jauh dia daripada axis of symmetry. Sebab axis of symmetry tu mean. Jadi kalau dia macam gemuk macam ni kan, tengok ni graf biru saya.
Okay, graf biru saya. Dia macam gemuk lah kan, gemuk landai macam ni. Tapi bila data tu, okay, mean dekat tengah-tengah, dekat axis of symmetry. Mean tu maksudnya bila data lain dekat rapat dengan mean, awak tengok saya punya graf ni, what happen? Dia makin apa? Awak tak nampak sangat Yang ni tadi macam gemuk pendek rendah kan. Bila saya tolak dia, data itu makin mendekati mean. Maksudnya dia terserak dekat dengan mean. What happen dekat graf saya? Dia akan makin kurus dan makin tinggi. Perasan tak? Nampak tak? Ni. Saya tunjuk ni. Ni gemuk tadi. Dia tolak dia. Tak nampak ya? Nampak. Nampak cantik. Macam tu. Ni gaya dia. Nampak dia makin. Tu maksud dia. Dia macam dia sebab tu dia ada keluar soalan trial tu, ada form 5 tanya. Nanti saya bagi kat awak. Dia tanya yang mana satu yang mewakili sekian. Nanti saya bagi. Lepas kelas lah. Saya kena cari kat Telegram. Okay. So dari segi bacaan dia, you faham lah. Oh, kalau graf normal ni, graf loceng you ni, bell shape graf ni, dia simetri dekat mean. So kalau dia tanya antara dua graf ni, dia kata mana yang sisi MPY dia, standard deviation dia lebih kecil. You akan memilih graf yang kurus, kan? Kurus, tinggi. Itu. Tapi dua-duanya mean dia sama. Sebab tu yang kalau sisi MPY kecil, grafnya kurus, tinggi. Sebab sisihan MPY is nak tengok sejauh mana data itu terserak daripada mean. How far the data scatter from mean, like that. Okay. So ni cerita dia. So benda ni yang kadang cerita-cerita ni dia mungkin boleh tanya dari segi konsep ataupun maybe takkan tanyalah. Tapi kena faham. Okay, jom kita tengok contoh 14. Okay, ada graf taburan normal, dia kata graf fungsi taburan normal, dia kata dia simetri dekat X sama dengan 35. Okay, graf X sama dengan 35. So you nampak lah, oh betul lah dia cakap dia kata simetri dekat 35 kan, simetri dekat 35. So kita tahulah dia simetri tadi dekat apa cerita yang saya kata, dia simetri dekat mana tadi you punya graf tadi, dia simetri di mean, setuju? Kan saya kata graf normal you akan simetri di mean. So bila soalan tanya, nyatakan nilai mean. Berapa mean dia? 35. Andai 35. Macam mana awak tahu ada? 35 tu adalah dia punya mean dia. Sebab dia axis of symmetry. Yeah, sebab kita tahu tadi mean tu adalah axis of symmetry kan. Dia akan symmetrical, the graph will be symmetrical dekat mean. So dia simetri dekat 35. Betul tak? Nampak tak graph loceng cantik kan, sama besar kiri kanan. So you know that 35 tu adalah dia punya mean dia. Okay, sekarang saya dah ajar juga macam mana cara menulis probability, yang probability X besar dari A kurang daripada B tadi tu. So how can you express yang shaded region tu in terms of probability punya notation? Macam mana nak tulis? Shaded region ni, ini mewakili nilai probability sebab area under the graph representing dia punya probability. So macam mana cara nak tulis dia punya tata tanda kebarangkalian dia, probability punya notation. Okay. Yang cara dia macam ni lah yang saya dah tulis ni kan. Dia akan apa tau, dia X tu besar daripada 28 tapi kurang daripada 42. So tulisan dia macam ni. Probability, okay, probability tu kebarangkalian dia. X tu besar daripada 28 tetapi kecil daripada 42. So nak buat equal pun boleh, tak ada masalah sebab saya kata value dia sama. Okay, next one yang C, dia kata kalau probability untuk shaded region itu ialah 0.64. Okay, kita tahu shaded region ni representing dia punya probability. Okay, jadinya kalau kita tahu probability yang dikata shaded region tu, yang ni this one ni, dia kata value ni adalah 0.64. Ini adalah 0.64 probability dia. Dia kata cari probability untuk X kurang daripada 28. So where is the region untuk representing probability X less than 28? Sebab probability X less than 28 adalah nilai kebarangkalian adalah nilai bagi shaded region. So where is the shaded region for probability X less than 28? Di mana? Di hujung sini. Setuju tak? Probability X kurang daripada 28. Kan? X, kan ini adalah number line. Betul. Kan ini adalah number line. Kan korang belajar yelah macam coordinate geometry kan, chart and plane kan. Semakin ke kanan, value tu akan makin besar. Jadi untuk mewakili, okay, katalah X kurang daripada 28. Ini X kan, ni X. So kurang daripada 28 ke sini lah. Tapi sebab kita tahu
shaded region tu, area under the graph mewakili nilai probability. So kalau dia nak probability X kurang daripada 28, region yang saya shade colour hijau ni. Tapi kalau awak tengok kan, cuba awak tengok macam sama besar tak tu? Macam 28 dengan 35, berapa gap dia? 35 dengan 42, berapa gap dia? Cuba tengok, nak tengok macam betul ke hujung ekor tu sama besar? Cuba kira, 28 ke 35 berapa? 7. 7, cantik 7. 35 ke 42? 7. 7. Cantik 7, samalah besar betul tak? Jadi kalau sama besar, you rasa yang saya mark hijau tu dengan yang saya bubur warna biru ni sama besar ke tidak? Sebab you tahu dia simetri tengah-tengah. Sama. Sama lah, dia simetri tengah-tengah. Lepas tu yang tengah-tengah tu sama 7-7. So we say that yang hujung hijau dengan yang hujung biru tu sama besar. Satu lagi you tahu, area under the graph ni mewakili probability penuh kan. So probability penuh adalah 1. Jadi kalau dia kata tadi value untuk dia kata probability untuk shaded region is 0.64. So you tahu yang purple tengah tu ni semua ni dia adalah 0.64. You know that total is 0.64. Okay, you tahu yang dia shade tu adalah 0.64. So boleh tak you cari probability untuk X kurang daripada 28? So you tahu tadi di hujung dengan hujung sama besar. So apa yang you boleh buat adalah you akan buat 1 tolak 0.64 untuk dapatkan 2 yang hujung tu. Tapi since 2 hujung tu sama besar, you akan buat 1 tolak 0.64, you akan divide dengan 2 untuk dapat yang hijau tu. Sebab dia sama besar. Okay, so value dia akan dapat 0.18. Itulah dia nilai probability untuk X kurang daripada 28. Faham ke tidak? Boleh tangkap tak dia punya story dia? Cik. Kau sampai nampak Yes, tu yang tengah tu Apa dia yang mana? Kau sampai nampak yang tengah ni Yang tengah yang purple. Yang tengah purple tu. Okay. Sebab dia kata macam ni. Kebarangkalian rantau berlorek ialah 0.64 kan? Yang berlorek tu yang purple. Jadi yang purple tu 0.64. Tapi kita tak sure hujung yang saya tanda hijau dengan yang hujung saya tanda biru tu dia sama besar ke? Jadi kita kira 28 dengan 35 gap dia 7. 35 dengan 42 gap dia 7. Lepas tu tengok 7 dengan 7 sama. Jadi hujung ekor yang hijau dengan biru tu sebenarnya sama besar. So value untuk area dia pun sama. Which means probability dia pun sama. Nampak tak? Dan kita tahu the whole area untuk curve value dia 1. Nilai probability dia 1. So bila probability penuh untuk graph tu 1, yang tengah purple tu 0.64. So berapa nilai probability untuk hijau dan juga biru? Dia adalah 1 tolak 0.64. Tapi sebab hijau dengan biru tadi dia sama besar, so kita akan bahagi 2. Sebab soalan tanya, apakah probability X kurang daripada 28? Sebenarnya soalan nak ini je. Probability X kurang daripada 28. Dia tanya ini berapa? Dia kata. Dia kata ini berapa? Dia bukannya nak yang tinggal tau, bukannya nak yang kiri dan kanan, bukan. Dia nak yang belah kiri je. Sebab tu kita kena bagi 2. Okay, boleh tak ni? Ini adalah macam mana you analyse graph taburan normal. Okay, normal distribution graph. Okay, cara you analyse dia. Okay, ini belum lagi masuk yang macam mana nak cari tau. Ini baru macam analisis je. Biasa je dulu. Boleh faham ke tak sebelum kita belajar lagi detail untuk taburan normal? Ingat dia punya cerita dia. Under the graph mewakili probability. So probability penuh-penuh tu ataupun the whole graph punya area under the curve adalah 1. Sebab probability penuh 1. Dia takkan mungkin lebih daripada 1. Alright. Jom. Jawapan dah ada ni sebab buku teks Okay, cuba tengok info ni. Dia kata kita ada continuous random variable X kan. Kita X is normally distributed. Okay, X tertabur secara normal dengan dia kata nilai pertama 2.3, nilai kedua 0.16. Ini yang saya mention earlier that you kena tahu apa benda yang diwakili oleh yang pertama tu. Ni tadi apa yang pertama ni? Apa dia yang tadi saya kata? Sebab dia normally distributed, tertabur secara normal. Apa yang pertama tadi?
Kalau Min. mean, ya cantik. Mean. Yang kedua, yang ni 0.16 ni. Variance. Yes, pandai variance. So soalan tanya mean. Apa mean dia? What is mean? So jawapan dia mean adalah 2.3, betul? Lepas tu yang kedua dia kata what is the standard deviation? What is the value untuk CCM PRY sigma dia? Yang mana bukannya dia bagi sigma kan, dia bagi variance. Dia bagi variance dekat atas tu. Variance adalah 0.16. So in order nak cari CCM PRY ataupun standard deviation, you kena kira sigma saja. Means you have to square rootkan variance you. Okay, you square rootkan variance which is you square rootkan 0.16, dapatlah 0.4. Ini satu lagi bentuk penyoalan yang boleh. Maksudnya dia gunakan info yang mana kita nak tulis normal distribution punya ni kan. Apa dia punya value dia kat situ. Kalau binomial apa tadi n ya, NP kan. Kalau normal mu dengan variance. Itu bendanya. So benda-benda ni kena cakna lah kan. So bila you tahu benda ni info pasal binomial, info pasal normal, you dapat dah nak analisis data tu. Ini macam mana? Apa yang boleh buat sebenarnya? Okay, ini you boleh cuba. Okay, you boleh cuba untuk homework. Okay, latihan kendiri 5.10. Dia boleh cuba sebagai homework. So ni pun sama. Dia just kira-kira yang main dengan analisis data untuk graf taburan normal. Okay, yang ni just ni taburan normal biasa kan, yang kita tahu dia simetri dekat mean. Lepas tu dia kiri kanan dia akan sama besar lah, sebab tadi saya kata kiri akan 0.5, kanan akan 0.5 probability dia. Tapi dari segi percentage, kiri 50%, kanan 50%. Dia akan macam sama besar. So nanti boleh try lah jawab nombor 1 dan 2 ni. Okay, so saya nak touch yang ini. Sebab yang ni macam at least you pernah dengar lah. Okay, you pernah dengar variasi rawat dengan hukum bilangan besar. Ni sebenarnya macam setakat inilah, sebab ini benda yang dia baru masukkan untuk KSSM. Setakat ni tak pernah lah pula AdMed tu macam tanya apa benda, apakah hukum bilangan besar macam fizik kan. Tak pernah lah kan. Dia akan terus tanya kira-kira lah. Maybe yang konsep tadi tu lah yang graf tu. Tapi ini just untuk knowledge saja. Kalau you nak go for detail, boleh tengok buku teks lah. Aktiviti penerokaan 6 muka surat 169. So at least you pernah dengar lah. What is random variation kan. Pernah dengar random variation, variasi rawak. Pernah dengar hukum bilangan besar, law of large numbers. Okay, at least lah pernah dengar. Okay, tak faham sangat pun tak apa lah kiranya. Okay, dia kata apa ni? Apabila satu eksperimen yang sama diulang banyak kali, dia kata keputusan puratanya akan menumpu kepada keputusan yang dijangka. Keputusan yang dijangka ni adalah expected value. Expected value tu sebenarnya adalah nilai mean. Betul? Nilai mean. Yang mana nilai mean dulu you belajar masa binomial, you belajar mean sebenarnya adalah n number of trial darab dengan probability of success. Betul tak yang you belajar binomial? Kan? Cuma saya kata kalau macam n you terlalu besar, okay, kita akan opt to taburan normal. Okay, sebab dia lagi mudah lah compared to kalau you guna binomial. So dia kata macam ni, ini variasi rawat menjadi semakin kecil dengan pertambahan bilangan kali eksperimen. Dia kata situasi ini dikenali sebagai hukum bilangan besar. Apa benda ni? Dia baca lagi. Dia kata, okay, pertimbangkan sekeping duit shilling yang dilambung sebanyak 10 kali. So dia kata kesudahan yang mungkin. Mungkin daripada 10 kali tu you dapat 7 kali gambar. Expectation kita, jangkaan kita, expectation ni sebenarnya mean. Kenapa dia kata dia expect dapat 5 kali gambar? Sebab apa dia expect dapat 5 kali baling. Macam mana? 10 kali baling. Dia baling berapa kali? Dia baling 10 kali. 10 kali tu n kan? Lepas tu baling shilling, apa probability of success dapat gambar? Dapat gambar ni. Apa probability of success dia? Dia baling dapat gambar. So 1/2. 1/2. So bila you ada n dia 10 darab 1/2 you akan dapat 5. Sebab itulah dia kata expectation dia, jangkaan adalah mean. Jangkaan dia adalah memperolehi 5 gambar. Itu kalau dari segi kita baling sikit lah 10 kali. Kita expect yang sebenarnya kalau ikut matematik kita, expectation sepatutnya adalah 5 kali. Kan? 5 kali. Sebab probability dapat gambar adalah 1/2. Jadi expectation kita, jangkaan kita untuk dapat gambar maybe you akan dapat 5 kali.
Tapi bila you baling, sebenarnya daripada 10 kali balingan tu you dapat 7. Jadi nampak tak dia tersasar daripada dia punya jangkaan? Kan tersasar kan? Okay, bila macam N tu kecil, dia akan tersasar daripada expectation dia. Tapi dia kata kalau you punya shilling tu you lambung sebanyak 10,000 kali, macam besar N dia, macam terlalu banyak kan, N tu besar. Jadi kemungkinan bilangan kali gambar mungkin akan dapat 5,000. Dia kata gitu. Dia tak akan mungkin dapat 7,000. Maksudnya dia semakin N tu besar, dia semakin menghampiri expected value. Okay? Itu yang dikata hukum hukum bilangan besar, law of large numbers. Sebab itu dalam hal ini variasi rawak menjadi semakin kecil dengan pertambahan bilangan kali eksperimen. Bila N terlalu besar, okay, nilai yang you dapat tu akan menghampiri expectation value. So ini namanya hukum bilangan besar. In general dia kata semakin besar saiz suatu sampel, semakin kecil variasi rawak. Kata so nilai anggaran suatu parameter tu akan menjadi lebih konsisten. So anggaran ni yang tadilah mean tadi tu. Expectation. Okay. Hukum bilangan besar, law of large numbers, mengatakan, dia kata semakin besar saiz suatu sampel, nilai mean percubaan, mean tadi, akan menghampiri nilai mean teori. Mean teori tu yang teori yang kita pakai NP tu. Kan? Itu theoretical dia. Okay, yang teori tadi tu contoh sepatutnya dia dapat 5,000 kan. Okay, dia dapat 5,000. Dia memang akan dapat 5,000. Tapi kalau N tu kecil, you estimate dapat 5, 10 kali baling dapat 5 tapi sebenarnya you dapat 7. Dia macam tersasar lah daripada expectation. Tapi bila size sample you semakin besar, so dia semakin menghampiri you punya theoretical mean value kat situ. Ini memang hukum dia, hukum matematik dia, hukum bilangan besar. Untuk pengetahuan untuk pengetahuan. So we move on kepada graf taburan normal piawai. Ada beza ke dengan tadi? Macam sama je. Beza ke? Kita tengok. Beza tadi Perasan tak? Ni normal piawai tau. Perasan tak ni apa? Tadi kan kita ada graf dia simetri dekat mean kan? Dia akan symmetrical dekat mean. Tapi awak perasan mean sekarang apa dia? Dia apa? Dia di mana? Dia akan simetri di apa? Di Y. Yes, di part CY. Dia symmetrical dekat Y axis. Y axis dia punya value dekat sini apa? Value kat sini. Kosong. Pandai kosong. Sinilah mean dia. Sebab itulah kalau untuk graf taburan normal piawai dari piawai, standard normal. Okay, normal piawai. Okay, graf you akan simetri di kosong. Dia sama simetri dekat mean sebab saya kata bell shape graph always symmetrical dekat mean. Tapi untuk normal piawai dia akan simetri di mean kosong. Okay, dia masih sama. Luas bawah lengkung masih sama satu. Cerita kita pun sama. Cumanya kali ni kalau perasan bukan X lah. Dia jadi apa? Tadi X dengan Fx. Kali ni ditukar apa? Ditukar jadi Z. So berita baik kan? Berita baik untuk normal piawai, kita punya random variable kita no more X but Z. Nampak tak ni kat sini Z? Kat sini. Kenapa saya tulis dia sebagai Z? Kan tadi kan saya tulis apa? X normally distributed dengan nilai pertama dia mean. Yang kedua variance kan? Tapi kan, kenapa saya buat this statement kalau Z tu adalah normally distributed, nilai pertama dia 0 which mean mean dia 0, variance dia 1. So sebenarnya untuk graf taburan normal piawai dia simetri di mean yang kosong. Sebab itulah kenapa mean dia kosong. That's why kita bubuh sini kosong. Nampak? Dan dia punya CCM piawai dia, standard deviation, setelah kita normal piawaikan dia, CCM piawai dia akan menjadi 1. Okay? Nanti you akan belajar how to convert X kepada Z. Sebab apa-apa yang kita buat ni sebenarnya dia akan bermula dengan X dahulu. Okay? Random variable X dahulu. Okay? Cuma untuk graf normal kita perlu tukar dia kepada Z. Okay? Yang Z ni saya akan ajar bila mungkin minggu depan, Selasa. Esok tak masuk lagi nak tukar kepada Z. Esok baru cari benda lain. Okay? Sebab tu saya kata kenapa probability dia jadi Z kat sini. Kan? Z besar dari A kurang daripada B, this region. Sama je. Cuma sekarang dia tak guna X lah. Dia guna Z. Okay. Itu adalah graf taburan normal piawai.
Okay, nampak dari segi beza normal biasa, bell shape juga, simetri di mean juga. Tetapi bila di PY, dia akan simetri di 0. Itu dia. Okay, dia akan symmetrical dekat 0. Boleh digest tak dua graf ni tadi? So dia kata kenapa kita kena guna standard normal ni? Sebab senang kita nak buat perbandingan ke atas semua variable yang normally distributed. Maksudnya semua orang kita tukar skor dia dengan skala yang sama. So bila semua orang dah di PY kan, so dia akan value dia sama. Kita dapat buat comparison yang mudah. Okay, compared tu kita tak PY kan dia, tak standard normal kan dia. So susah untuk kita membaca, nak buat comparison antara graf-graf normal yang lain tu. Okay. Okay, so next one kita akan masuk kepada inilah dia. Okay, menentukan dan mentafsir skor PY Z. Okay, Z sekarang ini cara nak convert. Okay, saya kata tadi pemboleh ubah rawak normal memang kita wakilkan dengan X, tapi cara kita nak tukar kepada pemboleh ubah normal PY dari perkataan PY yang mana X nak tukar kepada Z dengan menggunakan formula. Okay, X tadi tu kita akan tolak dengan mean, kita bahagi dengan CCM PY. Okay, kita akan bahagi dengan CCM PY. So itulah Z dia. Okay, nak tukar X kepada Z adalah dengan tolakkan X dengan mean bahagi dengan sisihan PY. Okay, yang ni pun tak masuk lagi, tapi okay, kita tengok dulu kira-kira yang memerlukan penukaran ini penggunaan formula Z adalah X tolak mean per CCM PY. Okay, yang mana mean adalah, mu adalah mean, sigma square is a variance, therefore yang bawah ni adalah sisihan PY, standard deviation. Bahagi sisihan PY tau, bukan bahagi dengan variance. Okay, contoh 16 dia kata pemboleh ubah rawak X, dia kata bertabur secara normal, okay, dengan mean dia 30. So bila dia kata mean 30, kita tahu mean, mu 30. And standard deviation dia kata 8. So we know that mu 30, sigma is 8. Dia kata cari skor Z. Skor Z ni sebenarnya Z tau. Okay, you punya Z tu. Kalau X dia 42. So cara nak cari Z adalah, okay, nak cari skor Z. Skor Z ni Z lah ni. Ni lah skor Z sebenarnya. So nak cari skor Z, you pakai je formula X. You kata cari skor Z. Kalau X dia 42. So X 42. So 42 you akan tolak dengan 30 mean bahagi dengan CCM PY standard deviation dia 8. Inilah dia skor Z. Ini tu soalan A. Okay, apa you dapat? 1.5. Pandai, 1.5. Itulah dia skor Z ataupun Z score. Okay, Z score. So kalau soalan tanya find the Z score. Z score tu adalah sebenarnya you ambil XU yang X bertabur secara normal tu, you ambil XU, you gunakan formula X tolak mean per standard deviation, CCM PY, dapatlah Z score dia. So nanti saya akan jawab membaca table macam mana nak cari yang mana dikatakan Z score, yang mana dikatakan probability untuk table nanti. Alright, yang kedua dia kata yang B, the height of building dia kata in Kampung Pekan are normally distributed. Nampak tak saya kata kalau dia tu tertabur secara normal, dia akan sebut di soalan normally distributed. So you tahu ini adalah taburan normal kan. Lagipun kita tengoklah height kan bukan ke continuous random variable kan. Height hari tu, height, weight lah apalah kan, mass apa semua tu, itu adalah continuous random variable. So of course this is for normal lah, normal distribution. Dia kata mean dia 23 kan. Yang B ni mean dia 23 untuk height tu 23 meter. Lepas tu variance dia 25. Variance tu sigma square 25. Therefore you kena cari dulu CCM PY dia, which is 5. Betul? Lepas tu dia kata cari tinggi bangunan. Tinggi bangunan height tu adalah X dia tau, sebab dia kata tinggi bangunan bertabur secara normal. Nampak tak? Tinggi bangunan bertabur secara normal. So XU yang bertabur secara normal tu, XU adalah tinggi. So soalan B suruh cari tinggi. Sebenarnya soalan suruh cari X berapa. Kalau skor PY tadi adalah Z. Okay? Skor PY ke, okay, kalau awak perasan tadi dia guna skor Z. Kali ni diguna skor PY. Adakah dia benda yang berbeza skor Z dengan skor PY? Dia adalah benda yang sama. Skor Z dengan skor PY adalah benda yang sama, iaitu sebenarnya dia minta you cari Z. Okay? You cari Z. So kita akan pakai formula X tolak mean
Kan? X tolak min per CCM piawai. Skor Z tu, skor piawai tu dia dah bagi. Z tu adalah 0.213. X yang dia suruh cari. X tak tahu. So you letak sebagai X, tolak dengan min 23, kan min tinggi bangunan tadi tu, height dia tu, bahagi dengan standard deviation. So ini adalah matematik biasa, algebra saja. So in order to solve X, multiplikan 0.213 dengan 5, you dapat apa? So X nanti yang you dapat tadi tu tambahkan dengan 23. So what do you get for X? Yang 0.213 tu yang ini ya. 4.065. Apa X tu ke? X tu apa? 065. 24.065. Itulah dia. Inilah dia punya tinggi kan? Tinggi. Height of the building. Tinggi dia. So dia kata tinggi tertabur secara normal. So ingat skor piawai ke, skor Z ke sebenarnya adalah benda yang sama, iaitu menukarkan X kepada Z menggunakan formula X tolak min persisihan piawai. So you faham lah kan apa formula nak tukar X kepada Z. You faham lah graf normal macam mana, graf normal piawai macam mana. Normal piawai min dia kosong. Okay, seterusnya inilah kemuncak dia. Okay, kemuncak nak bagi faham ni. Kan? Menentukan kebarangkalian suatu peristiwa bagi taburan normal.